Tulis semua insya-Allah. Boleh, insyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah baik. Sekarang kita ada berapa orang semua yang ikut? Baru 30, Ustaz. Berapa puluh? 31 dah. 31. Ha. Alhamdulillah baik. Yang bawa habis breakfast Ustaz. Ya betul baik. Yang breakfast teruskan. Nanti singgahlah dalam kelas ni masuk dalam kelas ni insya-Allah. Yang belum lagi lepas kelas nanti breakfast insya-Allah. Kita makan makanan rohani dulu. Makanan rohani lebih dahulu insya-Allah. Allah. Ilmu merupakan makanan rohani. Makanan yang kita makan yang lain-lain itu makanan jasmani. Dua makanan ni kita kena ada setiap hari barulah kita ni adil pada diri kita sendiri insya-Allah. Baik. Tuan-tuan puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita dah belajar dah beberapa kali itu berkaitan dengan isim. Kita dah kenal dah tanda-tanda isim daripada alif lam, daripada tanwin, daripada huruf jar. Itu tuan-tuan boleh rujuk balik nota yang lepas dan tengok balik rakaman video yang lepas tu, insya-Allah boleh faham. Bila ulang-ulang tengok insya-Allah boleh faham. Hari ni nak cari lagi tanda isim, iaitulah isim yang di depan dia ada huruf qasam. Ada huruf apa? Kosong. Qasam. Ejaannya qaf, sin, mim. 3 huruf je. Qaf, sin, mim. Sambung semua tu. Itu adalah sebutan dia, huruf qasam. Dan huruf qasam ni ada 3 sahaja, iaitu waw, ba, ta. Ini nak kena isim, ada huruf qasam di hadapannya. Huruf qasam bermaksud huruf sumpah. Sahaja perlahan insya-Allah. Sebab saya nak meraihkan kepada mereka yang baru pertama kali nak belajar ilmu ni. Bagi yang dah besar belajar, yang dah berkat tinggi, dia sebagai ulangan untuk diingat kembali. Dan insya-Allah kita raihkan yang baru-baru belajar ni, insya-Allah dia nak tahu. Jadi Ustaz, perlahan insya-Allah. Ini huruf qasam iaitu huruf sumpah. Huruf sumpah. Huruf sumpah ni dia terjemah demi Allah. Huruf sumpah diterjemah dengan perkataan demi Allah. Apabila ada huruf sumpah, iaitu waw, ba, ta ni di hadapan, ada salah satulah. Sama ada waw, ataupun ada ba, ataupun ada ta, maka perkataan selepas itu adalah perkataan isim. Contoh, contohnya wallahi. Kan bila orang nak sumpah kan, wallahi. Terjemahannya apa wallahi? Demi Allah. Demi Allah. Billahi. Terjemahannya apa? Maka. Apa dia? Billahi di sini kita fokus pada huruf qasam, bukan huruf jar. Kalau huruf jar makna dengan Allah, tapi sini kita guna untuk huruf qasam, maka terjemahan juga demi Allah. Billahi makna demi Allah. Satu lagi tallahi. Terjemahan yang sama apa dia? Demi Allah. Ya. 3 huruf ni diterjemah dengan makna yang sama, iaitu demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Sebab tu kadang-kadang orang sebut wallahi, wa billahi, wa tallahi. Ada waw tu sebab dia nak letakkan makna dan. Wallahi demi Allah, wa billahi dan demi Allah, wa tallahi dan demi Allah. Dan. Juga ayat penggunaan ni lah. Wallahi, billahi, tallahi, itu je. Okay. Bila ada waw ataupun ada ba ataupun ada ta di permulaan, maknanya perkataan lepas tu perkataan tu apa dia? Kosong. Huruf kosong. Depan huruf kosong adalah perkataan Isim. Fokus kita adalah untuk mengenal kalimah isim. Kita masih lagi belajar tentang tanda-tanda isim. Okey. Jadi Allah tu nak isim nama bagi
zat yang wajibal wujud, zat yang wajib ada. Itu terjemahannya demi Allah. Billahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Okay, faham lagi kan? Dah tulis ke belum tuan-tuan tu? Dah tulis ke belum tuan-tuan yang Ustaz sebut tu? Dah. Dah. Okay, baik. Dalam Al-Quran ada juga huruf qasam. Tuan-tuan perhatikan macam surah Wadduha. Tu huruf qasam tu. Cuba terjemah. Cuba terjemah. Demi pagi. Demi pagi. Duha. Demi pagi adalah demi waktu tu. Demi waktu. Demi waktu duha. Ya, bukankah kita ni nak belajar untuk tahu makna Quran, jadi Ustaz shortcut terus kepada Quran. Wadduha, demi waktu tu, Duha. waktu pagi ke waktu duha. Huraian dia tak keluar daripada tajuk, iaitu demi waktu duha. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu tu penting dan perlu kita bagi perhatian terhadap perkara yang Allah sebut. Kita maksudnya bagi perhatian, kita perlu ambil pengajaran, kita perlu guna masa itu yang sebaik-baiknya, kita perlu lalui perjalanan hidup dengan sebaik-baiknya waktu itu. Jangan kita pandang sambil lewat dan kita pandang ringan perkara tersebut. Bila Allah kata wadduha, demi waktu duha. Maknanya waktu duha ni waktu penting, waktu yang perlu kita isi dengan benda-benda yang bermanfaat, menuntut ilmu, solat-solat sunat sudah tentulah, waktu fikir-fikir semua. Jadi waktu duha ni waktu penting untuk kita. Jadi sebagai seorang mukmin, jangan kita lepas peluang waktu duha. Sebab Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Jadi bila baca dengan penuh penghayatan ni, seronok sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Seronok kan? Sebab kita baca dengan penghayatan. Kalau kita tak faham kata wadduha tu huruf sumpah, huruf qasam, kita baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Macam biasa, dia tak ada semangat kan. Tapi kalau faham wadduha, demi waktu duha. Waktu duha ni bukan main-main waktu ni. Waktu penting ni aku mesti buat sesuatu. Maksudnya, contohnya, waktu ni kita guna untuk menuntut ilmu Allah. Okey, contoh yang lain. Yang ada huruf sumpah dalam Quran. Banyak Ustaz. Sebut okey. Sebut sama-sama. Wal asri. Wal asri, ya masya-Allah. Dah 2 kali saya sebut tu. Wal asri. Cuma terjemah, dah boleh makna tu? Demi masa. Ya, demi masa. Maknanya Allah SWT suruh kita ambil berat tentang masa. Sebab tu Allah bersumpah wal asr, demi masa. Maknanya masa ni bukan main-main, bukan kita boleh buang macam tu saja, bukan kita boleh lekam itu saja. Kita mesti guna masa sebaik-baiknya. Sebab Allah kata wal asr, demi masa. Pagi nak buat apa, tengah hari nak buat apa, petang nak buat apa, malam nak buat apa, semua kita ada perancangan. Itu hidup seorang mukmin ni, dihidup dengan penuh perancangan. Allah. Sebab Allah bersumpah dengan demi masa. Contoh lain lagi. Al-Fajr. Wal fajr, demi waktu Fajar. fajar, demi waktu fajar, waktu fajar, waktu subuh. Penting orang mukmin yang berkualiti ialah orang yang bangun di awal pagi. Orang yang bangun sebelum subuh. Dia dah isi dengan program-program itu sendiri, apa-apa yang patut, zikir, bacaan doa dan sebagainya, solat sunatnya. Lepas tu dia solat subuh, kemudian diisi dengan program yang bermanfaat. Itu orang mukmin yang berkualiti. Sebab Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah. Okay, lagi satu. Ya Ustaz. Wasyamsi. Wasyamsi, demi matahari. Maknanya matahari penting, yang perlu kita fikir, yang perlu kita ingat bahawa itu adalah makhluk Allah yang hebat, yang hebat, yang sangat sempurna. Allah Ta'ala jadikan untuk kegunaan seluruh makhluk. Semua makhluk mengambil manfaat daripada penciptaan matahari.
Dan banyak lagi lah kupasan tafsiran tentang matahari, iaitu makhluk Allah yang sangat hebat. Jadi semua yang Allah sumpah tu wal asri wal fajri wal duha wat tin, kan? Semua tu adalah perkara yang penting yang perlu kita bagi perhatian. Fokus kita adalah selepas daripada huruf qasam itu adalah dipanggil sebagai isim. Itu jangan lagi tajuk lah. Selepas huruf sumpah tu adalah selepas huruf sumpah tu adalah perkataan apa? Perkataan Isim. Okey. Contoh yang Ustaz sebut tadi, wallahi, Allah tu isim. Wadduha, ad-duha tu adalah Isim. isim. Wal fajri, al-fajri tu adalah Isim. isim. Wal asri, al-asri tu adalah Isim. wasyamsi, asy-syamsi tu adalah isim. Lagi apa lagi? Watin, watain. Wallail. Last kalau ada yang tertinggal apa je? Wallaili. Walaili, demi waktu malam. Maksudnya penting. Malam ni penting sebab satu penciptaan Allah yang luar biasa. Dan Allah tukarkan malam dan siang. Dan bukan jadi secara rutin siang malam bukan. Semua ni diatur oleh Allah. Ada malam tu, ada malam yang Allah lebihkan masa dia, ada malam yang Allah kurangkan masa dia, lebihkan waktu siang. Jadi semua ni diatur rapi oleh Allah SWT. Bukan jadi secara kebetulan, bukan jadi secara rutin, bukan, tapi secara diatur, ditadbir oleh Allah SWT demi waktu malam. Dalam Quran Allah sebut malam itu sebagai pakaian kepada manusia, pakaian. Nak faham macam mana tu pakaian? Maksudnya malam tu melindungi kita, malam tu menjadi tempat untuk kita berehat, masa untuk kita berehat. Allahu Akbar. Okey. Fahamlah kita bahawa selepas pada huruf waw itu adalah perkataan isim. Sebab waw tu huruf qasam. Okey, setakat tu boleh faham tak? InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada contoh yang Ustaz tulis tu, ataupun yang di skrin pun ada Ustaz nampak tadi tu. Terima kasih yang tulis skrin. Kak dah buat, Ustaz nak yang kat skrin kan? Kalau kat skrin Kak share. Tadi Kak dah buat, Kak ingat Ustaz nak guna blackboard. Kak share semula lah. InsyaAllah. Ustaz punya ni mana? Okey, Ustaz nampak? Ustaz nak tunjuk kalau Ustaz guna skrin Ustaz juga. Tu nampak skrin tak? Nak guna stream Skype ke? Okey. Dua-dua boleh guna tak apa. Tunjuk yang skrin tu. Tak, nanti dia block yang Ustaz punya tu bila Ustaz guna yang Ustaz punya lah lagi better. Tak boleh tukar guna manual sikit. Tak apa. Ustaz kampung katakan. Janganlah cakap itu, nanti insya-Allah Ustaz pandai lah lama-lama. InsyaAllah. Baik. Okey. Tadi kita belajar tentang isim tentang Qasam. yang huruf qasam tu kita dah faham tu. Ilmu tu kita simpan elok. Nanti ada sambungan, dia ada kaitan-kaitan dia. Ada kita tunjuk tentang surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah An-Nas. Okey. Kita nak cari perkataan isim di sini. Kita nak cari perkataan isim. Yang ni bukan isim. Yang ni bukan isim. Yang ni isim tak ni? Birabbi. Ni isim. Ni isim lah. Ustaz sengaja tak letak baris sebab nak bagi tuan-tuan puan mahir. Okay, ini isim. Ini pun isim. Ustaz. Okay, ini pun ini isim sebab ada mi. Isim. Dia setakat syarri saja, bukan ma tak masuk. Dia setakat pada perkataan syarri saja. Okey. Apa bukan? Okay, ini pun isim. Wa ni bukan. Setakat malu. Min syarri mana? Daripada min dengan syarri saja dia panggil isim. Wasikin pun isim sebab ada tanwin.
Ini pun isim, sama. An-nafsi isim. An-nafasati isim. Fil muqadi isim. Ini pun isim. Mula pada min syarri. Hasidin isim pada bawah. Isim yang kita bagi. Iza hasadin. Iza hasad. Bagi yang ini hasadakah tadi? Sada. Asada. Ya hasada hasadun. Tapi bila ada iza, ini isim. Cuba perhatikan perkataan yang Ustaz garis itu semua adalah isim. Semua adalah isim. Yang pertama Ustaz garis sebab apa itu isim? Pada ba. Sebab ada ba. Bila ada ba berguna baca Birabbil. birabbi. Tekan ayat dulu. Birabbi. Tu. Itu adalah isim sebab ada huruf ba. Kemudian al-falaq. Isim sebab apa ada? Alif. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Okey. Okey, seterusnya perkataan yang berikutnya. Yang Ustaz garis ada huruf jar iaitu min. Min. Dia kena tiga kali ya. Ma tak masuk. Sebab tu kita kena pandai mencari perkataan. Ini satu perkataan. Okey. Di situ min syari, syari itu adalah isim sebab ada min. Selesai. Yang tu pula. Itu pun sama. Kenapa waw tu Ustaz tak garis? Waw tu huruf apa waw? Dan. Ataf. Ataf. Waw tu huruf? Ataf. Ataf. Dia bukan huruf ataf. Betul. Dia nak mula lain, dia nak mula cerita lain. Waw ada banyak jenis. Waw ada banyak jenis. Tadi kita ada belajar tadi waw kan? Ni nampak ilmu kita nak sambung ni. Tadi kita ada belajar waw tak tadi? Tadi ada. Ada. Waw apa tadi? Tadi waw apa? Waw qasim. Kosam. Waw qasam. Bukan. Waw qasam lah. Tadi waw qasam. Tapi yang ini waw juga. Tapi bukan waw qasam. Sebab tu ilmu kita nak mula bersambung tu. Yang tu saya kata tu. Tidak semestinya semua waw adalah waw qasam. Tidak. Di sini waw untuk permulaan. Waw untuk permulaan kita ayat tersebut. Maka ini bukan waw sumpah. Jangan terjemah demi pula. Jangan terjemah dan di sini dia nak mula cerita baru. Dia bukan yang wa'atah tu dia ada kaitan dengan cerita dalam ayat yang sama, cerita yang sama. Tapi ini dia nak mula kisah baru, kisah atau perkara baru dalam ayat tersebut, maka dia mula dengan dan juga. Dia panggil waw istinaf. Tak apa, dengar dulu. Waw istinaf. Tak apa, tulis dengar dulu supaya kita jadi biasa dengar perkataan ni. Waw istinaf. Okey, waw ada banyak jenis. Tadi kita dah sebut waw qasam, waw demi. Dan sekarang ni Ustaz dah kenalkan waw istinaf. Dia biasa terjemah makna dan, tapi dan bukan ada kaitan dengan ayat sebelum. Dia nak cerita ayat baru tu, kisah baru. Kalau wa'ataf macam ni. Kalau bahasa Melayu sebut saya makan nasi dan lauk. Tu dan tu wa'ataf. Kan. Jadi waw tu makna dan tu wa'ataf. Tapi kalau yang ni dia waw untuk cerita ayat yang baru, perkara baru, maka waw tu bagi waw istinaf. Ada juga waw jamak. Waw jamak ni biasa ada di Dia ada bergantung pada ayat. Makan apa? Biasa waw jamak ni ada pada perkataan fi'il. Kan tu lain. ni story Perkataan Kan kebaikan. fi'il yang ada waw jamak. Contoh macam kan dalam ayat Quran kan dia macam story ni cerita lain. contoh macam perkataan yakhluqun, ada waw jamak kan? Yakhluqun makna menciptalah sekalian mereka itu. Tu. Terus yadribun, ada waw tu, waw dengan nun di belakang tu, waw tu waw jamak.
Itu pun berkaitan waw juga. Okey. Okey, itu kita kenal isim dengan min dengan syari. Min syari itu isim syari. Seterusnya perkataan yang Ustaz ada lagi. Ghasiqin. Itu pun isim sebab ada baris tanwin. Kalau ada baris tanwin, ghasiqin isim. Okey, tengok perkataan idza waqa. Dalam Quran idza waqa kan? Dalam Quran idza waqa. Iza waqab. Waqa akhir dia waqaba kan? Waqaba. Cuba tengok mana dia apa? Idza waqaba apabila Gelap-gelap. okey, dia pun sebenarnya isim sebab ada waqaba bila ada isim bila waqaba. Tak boleh tak. Kalau belum ada perkataan iza, asal dia adalah waqabun, asal dia. Tapi bila ada iza, perbahasan dia baris dia berubah jadi waqaba. Itu bahasa Arab dia macam tu lah. Bila ada perkataan sebelum, tuntutan dia mengikut apa dia perkataan tersebut. Kalau iza, dia kena baca waqaba. Kalau tak ada iza, waqabun. Macam tu. Perkataan sebelum. Okey, waqaba pun isim dan juga wa min syarri pun isim. Kita baca dah. An-nafsi pun isim, ada alif lam. An-nafathati isim sebab ada alif lam. Fil aqadi pun isim. Cuba tengok fil aqadi. Kalau tak ada fi, dia baca uqadun dengan baris dhammah. Baris dhammah tanwin kan, uqadun. Tapi bila ada fi, dia tak boleh baca uqadun, dia kena baca uqa. Betul tak dalam Quran pada bawah last sekali? Ya. Ya. Itulah bahasa Arab lah. Maksudnya dia mengikut tuntutan kalimah sebelum. Bila sebelum tu ada huruf jar, maka perkataan isim tu kena baca dengan baris bawah. Fil uqadi. Kalau tak ada fi, perkataan tunggal aja, maka baca uqadun. Macam tu. Sebab tu Ustaz sengaja tak letak baris supaya tuan-tuan tahu. Ini perubahan-perubahan baris tu. Okey. Sebab satu hari nanti tuan-tuan boleh baca Quran tanpa baris. Boleh baca Quran tanpa baris. Ada tulisan macam ni je, tapi boleh baca. Bukan kata ingat. Kalau ingat, itu surah-surah yang biasa kita baca memanglah kita ingat. An-Nas kita ingat. Tapi surah Quran yang pertengah ni, surah An-Nisa, surah apa ni, surah Al-Ankabut, kita baca ayat dia tanpa baris. InsyaAllah. Okey, perkataan seterusnya sama juga min syarri. Wa satu kalimah, min satu kalimah, syarri satu kalimah. So maknanya syarri itu adalah isim sebab ada min. Hasidin isim sebab ada Tanwin. sebab ada tanwin, hasidin sebab ada tanwin. Okey, iza hasad. Baca dia iza hasada sebab iza ni peranan dia menasabkan kalimah selepas. Baca hasada. Iza hasada. Kalau tunggal dia baca Hasadun. 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 Perkataan tunggal biasanya dia guna baris tanwin, hasadun. Tapi bila diusik dengan perkataan lain dia mula berubah. Iza untuk apa? Iza hasada. Ada fi hasadin. Itu bahasa Arab dia nak berkira perkataan sebelum. Okey, cuba baca sekali. Baca di tulisan Ustaz tu tanpa baris. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Tadi Tadi baca Ustaz. Tulisan saya ke tengok di tulisan di Quran tu tadi? Dah pun ni saya dah selalu baca Ustaz tu lah. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau tak selalu baca saya rasa masalah juga tu. Tapi insya-Allah mudah-mudahan perlahan insya-Allah. Ya, perlahan. Ustaz, nak Ya, tanya. Syarri ghasiqin tu sin ke shin?
Yang dalam Quran kita Ghasikin. sin kan yang dalam Quran kita? Sin. Shin. Dia 3 gigi. Sin. Tak silap saya sin Ustaz. Sin. Dia tak ada gigi. Dia tak ada titik. Syarri. Bukan shin. Syarri ghasikin. Ghasiqin. Titik bintang tak ada. Okey. Terima kasih. Dalam Quran sebut khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia tu lemah. Maksudnya dia ada kekurangan. Ustaz pun banyak kekurangan. Khuliqal insanu dha'ifa, tu Quran dicipta manusia. Kalau kita baca dengan shikin, adakah maknanya dah berubah Ustaz? Instead of skin. Berubah. Jadi Ustaz minta maaf, memang berubah makna. Jadi kena tulis balik ghasiqin, huruf sin. Ghasiqin. Okey, tak apa itu kesilapan. Sikin. Itu kesilapan biasalah. Kesilapan tu memang berlaku insya-Allah. Cuma kita perbetulkan. Itu proses mengaji ilmu memang begitu. Okey. Tadi tuan Haji kata dia boleh baca sebab dah biasa. Okey, tak apa. Untuk permulaan ni memang Ustaz memang cari surah-surah yang kita biasa baca sebab kita nak bagi kita ni boleh baca dengan tepat. Dan satu hari nanti Ustaz akan pilih ayat-ayat yang di tengah-tengah Quran yang kita bukan jarang baca, tapi yang kita tak biasa sangat sebut hari-hari. Jadi nak tengok boleh tak kita baca ayat tersebut tanpa baris. Kalau boleh tu maknanya dah ada sedikit peningkatan dalam pengajian As-Sanah Surah ni insya-Allah. Okey. Semua dah tanda yang Ustaz garis tu? Dah tanda? Semua dah tanda kan yang Ustaz garis tu? Sudah. Ya, semua yang Ustaz garis tu adalah perkataan apa? Isim. Okey. Jadi tugas tuan-tuan kena kaji dalam Quran, kena kaji tentang kalimah isim yang seperti yang Ustaz garis tu. Cari dalam Quran yang ada rubah, yang ada alif lam, yang ada tanwin, itu adalah perkataan isim. Selesai. Tentang makna tu, itu tuan-tuan hafal lah. Kalau perkataan-perkataan yang penting-penting tuan hafal supaya kita boleh sambung makna Quran tu. Macam qul tu bab. Kita belum mula lagi tapi tak sebut dulu. Qul itu adalah perkataan fi'il. A'udzu tu fi'il. Apa kita sebut dulu. Qul fi'il, a'udzu fi'il. Nampak? Fi'il dah mula bergabung dengan isim. Nampak tak? Qul adalah perkataan fi'il. A'udzu adalah fi'il. Ini kita sebut dulu tapi kita belum belajar betul-betul ya. Jadi dalam ayat Quran dia bersusun ataupun berselang-seli dengan 3 perkara ni iaitu isim, fi'il, huruf. Dia berselang-seli dengan 3 perkara saja iaitu isim, fi'il, huruf. Afun. Dia berselang-seli dengan 3 perkara tu saja. Isim, kita belajar tak habis-habis lagi isim, betul tak? Isim mana habis lagi? Tak habis lagi isim. Ada lagi benda yang kita nak belajar. Isim dhamir belum lagi. Isim syarat belum lagi. Tapi Ustaz rasa macam tak sabar-sabar nak beritahu fi'il. Nanti Ustaz beritahu fi'il, nampak fi'il. Tapi sebenarnya isim pun boleh selesai lagi, banyak lagi. Tak apa, Ustaz sebut sikit-sikit. Qul itu adalah fi'il. Ustaz. Ya. Isim pun boleh PL pun boleh jadi isim Ustaz ya? Fi'il pun boleh jadi isim. Contohnya apa? Tak, dia macam saya perkataan berkata. Sama kan perkataan asal dia kata kan? Kata. Tapi bila kita kata perkataan dia dah jadi isim. Betul tak? Boleh tak macam tu Ustaz ya? Dia nama dia masdar, kata keluar. Okey. Dia punya kata maksudnya dasar. PL tu dia boleh berubah menjadi isim juga lah kiranya. Dengan pertambahan lah. Dia panggil isim masdar. Okey. Tapi itu agak tinggi sikit lah. Saya tak nak sebut itu. Okey. Dia panggil isim masdar itu kata keluar. Macam fa'ala, yaf'alu fa'lan. Telah buat, sedang buat,
perbuatan. Daraba yadribu darban. Daraba telah pukul, yadribu sedang pukul, darban pukulan. Pukulan tu kata dasar dari mesti masdar. Duduk pula. Jalasa duduk, yajlisu sedang duduk. Masdar apa? Jalasa yajlisu Kedudukan. jalsan maknanya kedudukan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Itu dia punya perbahasan dia. Okey, kita fokus pada surah yang satu dulu. Qul ni fi'il tapi dia fi'il amar. Apa dengar dulu dan boleh jadi fi'il amar dia terjemah mana katakan olehmu ya Muhammad. Ni nampak ni Ustaz nak bagi makna Quran supaya bersambung ni. Sebab Ustaz mengajar melalui shortcut perkenalkan isim terus terjemah dan juga fi'il. Allah. Okey, qul katakan olehmu ya Muhammad. A'udzu ni dia fi'il mudhari'. Maknanya aku berlindung. Aku mohon berlindung. Ataupun terjemah aku berlindung boleh Kita ulang balik. Qul adalah fi'il amar. Fi'il amar mana apa tadi Ustaz terjemah? Katakanlah wahai Muhammad. Ini adalah ini adalah fi'il amar yang mufrad. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar maksudnya untuk seorang lelaki. Perintah untuk seorang lelaki. Ustaz tak nampak ada cahaya kat tepi tu. Cahaya pula. Yang Ustaz tulis mufrad tu tak nampak. Gelap kan? Okey, alhamdulillah. Ustaz nak gelap pula. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Jadi nampak. Okey, qul tu adalah fi'il amar. Fi'il amar ni maksudnya suruh, perintah. Nampak ilmu kita dah nak berkembang berkembang luas. Boleh ya tuan-tuan semua? Boleh. Boleh. Qul adalah fi'il amar bermaksud mufrad muzakkar, perintah untuk seorang lelaki. Cuba tengok, qul katakan olehmu ya Muhammad. Siapa dia ayat tu? Fokus ke siapa? Ustaz, tulisan Ustaz tu saya tak nampak lah Ustaz. Nampak pula. Pasal dekat ujung lepas tu tak terang Maaf Ustaz. Ya. Ustaz punya mata pen ni dah baru. Merah juga nak. Merah. Mufrad muzakkar. Di fi'il itu adalah fi'il amar. Apa kita ada? Dia bagi fi'il. Ini adalah fi'il amar bermaksud perbuatan suruh. Ayat perintah lah, ayat perintah. Qul katakan olehmu ya Muhammad. Allah perintah Nabi Muhammad berkata, A'udzu mana? Aku minta berlindung. Ustaz, mufrad tu apa? Mufrad tu mana tunggal satu. Terima Terima kasih. Okey. Jadi mufrad mana satu, muzakkar mana lelaki. Mana untuk seorang lelaki lah. Perintah tu untuk seorang lelaki. Kata olehmu ya Muhammad, a'udzu aku minta berlindung. Apa ini adalah permasalahan dari ini mutakallim wahdah. Ini kita mula bagi sikit-sikit. Hamzah itu nama dia lil mutakallim wahdah. Untuk seorang yang bercakap. Sebab tu dia sebut a'udzu, aku minta berlindung. Ilmu. Tulis tak apa. Lama-lama dah biasa dengar berkali-kali dia akan dapatlah. Lil mutakallim wahdah maksudnya bagi seorang yang bercakap. A'udzu maksudnya aku minta berlindung
bi rabbil falaq, dengan Tuhan yang mentadbir waktu subuh. Falaq waktu subuh kan. Waktu pagi, waktu subuh. Jadi makna Quran dia akan hadir dengan cara tak langsung bila kita baca qul a'udzu bi rabbil falaq. Kata kalimah ya Muhammad, aku mau berlindung dengan Tuhan yang mentadbir waktu subuh. Tengok dalam terjemahan, dalam terjemahan tu makna al-falaq. Cara nak ingat Quran adalah ingat yang tadi fi'il amar, yang kedua tu dia panggil fi'il juga, lil mutakallim wahdah. Dia panggil kategori fi'il mudhari'. Kemudian bi rabbi kita dah belajar isim, al-falaq kita dah belajar isim. Nak tahu makna, hafal. Al-falaq apa dia? Hafal. Maka makna tu akan bercantum, dan bila bercantum maka kita akan, bila baca Quran kita akan faham. Masa baca tu kita faham. Kata kalimah ya Muhammad, aku minta berlindung dengan Tuhan yang mentadbir waktu subuh. Jadi makna tu akan bercantum dan kita faham. Di situlah akan lahir kekhusyukan kita membaca Quran. Sebab kita mula menyambung makna-makna Quran. Kita dah fokus pada makna-makna Quran. Okey. Ibi Rabbi tu Ustaz tak terang dah sebab kita dah belajar dah. Isim min syarri, min tu kita belajar dah. Min syarri ma khalaq. Khalaq itu adalah fi'il. Khalaq ni apa dia? Fi'il. Di dalam Quran banyak apa? Malaqa. Pada atas ke bawah? Atas. Atas. Khalaq. Bila Allah jadi khalaq. Okey. Khalaqa itu adalah perkataan fi'il. Cara tak langsung kita tahu lah. Itu adalah perkataan fi'il. Yang ini fi'il apa? Kalau tadi yang mula-mula adalah fi'il amar. Kan? Fi'il amar. Ni Ustaz nak bagi faham. Fi'il nanti Ustaz akan terang yang ni. Tapi Ustaz nak terang yang ni. Kalau tadi fi'il amar dia ada 6. Ini yang pertama. Kul ni yang pertama untuk mufrad. Dia ada 6. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Itu adalah senarai fi'il amar. Cuba ikut Ustaz sekali. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Itu untuk perkataan kul, mana katakan bab kata. Okey, kita ambil perkataan qara pula. Qara kita jadikan fi'il amar. Iqra, kata iqra. Iqra'a. Iqra'u. Iqra'i. Iqra'na. Sama je dia punya kaedah dia. Formula dia sama je. 6. Itu dia daripada iqra'. Ambil perkataan lain pula. Duduk. Perkataan duduk pasal orang kata Jalasah. Fi'il madhi. Fi'il amar dia ijlis. Cuba kata ijlis. Ijlisa. Ijlisu. Ijlisi. Ijlisa. Ijlisna. Ni nampak ilmu dah mula nak bertambah, nak berkembang dah. Kita ambil satu lagi perkataan. Pukul. Bahasa Arab kata pukul? Doroba. Doroba telah pukul. Kita jadikan fi'il amar. Idrib. Ikut Ustaz. Idrib. Idrib tu sama macam kul lah. Idrib tu perintah untuk menjaga orang gaib. Kalau kul perintah untuk menjaga orang gaib. Idrib pun sama. Iqra' pun sama. Ijlib pun sama. Tu nampak ilmu kita dah mula bercantum-cantum dah kan. Tuan-tuan boleh lagi kan ni? Boleh kan? Boleh. Masih bersemangat ke dah blur dah? InsyaAllah Ustaz. Ustaz dah mula risau ni. Takut tuan-tuan. Apa ni? Ustaz, Ya. minta maaf Ustaz, boleh ulang kali yang ikra' tadi mula ikra'. Kita ikra' apa? Ya. Dia ada. Macam mana mula-mula ikra', lepas tu? Okey, Ustaz bagi satu formula, tuan-tuan tengok di sini je. Tengok di sini je. Buat ini ya.
Dia akan di sini ya. Iqra. 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 Iqra'a. Iqra. Dia ada. Iqra. Baik. Iqra'u. 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 Iqra'i. Anak ini apa? Iqra'i. Iqra'a. Iqra'na sampai bawah. Iqra'na. Tak boleh. Tak apa. Iqra'an. Iqra'a. Salah sikit-sikit tak apa, yang penting kita tahu kaedah dia. Jadi dia punya kiasan dia macam tu je. Kalau qul tadi, qul. Kalau qul, jawabnya qul, qula, qulu, quli, qula, qulna. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Apa lagi perkataan? Iqra, iqra'ana, iqra'u, iqra'. Tuan-tuan bagi satu kataan, Ustaz nak kias. Ustaz, nombor 2 dengan nombor 5 sama ke Ustaz? Ya, sama. Tapi yang ni untuk lelaki, yang ni untuk perempuan. Ini sama-sama tapi dia memerlukan kepada pemahaman. Bila kita baca satu ayat, satu petikan, kita tengok cerita tu untuk lelaki ke untuk perempuan, maka kita terjemahkan untuk perkara tersebut. Sama tak apa, tapi kita tahu cerita tu cerita apa. Cerita lelaki ke cerita perempuan. Okey, contoh lain sebut. Ustaz nak kiaskan. Zahaba. Zahaba, izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Zahaba mana apa buat ni aja? Pergi. Pergi. Pergi olehmu seorang lelaki, pergi olehmu 2 orang lelaki, pergi olehmu 9 lelaki, pergi olehmu seorang perempuan, pergi olehmu 2 orang perempuan, pergi olehmu sekalian perempuan. Satu contoh lagi, bagi. Syahadah Ustaz, syahadah. Syahadah. Syahidah. Syahadah. Syahadah. Ishhad. Ishhada. Ishhadu. Ada ashhadu. Ashhadu. Bila Ammar, dia baca dari bawah. Ishhad. Ishhada. Ishhadu. Ishhadi. Ishhada. Ishhadna. Saksi olehmu seorang perempuan. Saksi olehmu 2 orang perempuan. Saksi olehmu 9 perempuan. Saksi olehmu perempuan dah. Saksi olehmu seorang lelaki. Ustaz dah pening dah. Saksi olehmu seorang lelaki. Saksi olehmu 2 orang lelaki. Saksi olehmu sekalian lelaki. Saksi olehmu seorang perempuan. Saksi olehmu 2 orang perempuan. Saksi olehmu sekalian perempuan. Senang Ustaz, ada kaedah dia. Ada kaedah kan? Senang-senang Ustaz. Itu cara kita nak kembangkan bahasa Arab yang selama ni kita bahasa Arab ni tak tahulah, payahlah. Mengaji dia payahlah. Sekarang ni perkataan tu cuba kita buang jauh-jauh. Kita nak mengaji. Boleh kan? InsyaAllah. Sekarang ni baru Ustaz pergi balik yang Ustaz kata tadi. Nampak ilmu Ustaz dah macam tu lah. Tuan-tuan jangan risau. Nampak tak? Tapi Ustaz tinggalkan tuan-tuan kat sini kan? Betul tak? Ya. Sebab tu jangan risau mengaji dengan Ustaz. Memang dia buka jamak tapi dia tersusun. InsyaAllah. Okay. Selesai fi'il amar, Ustaz dah bagi kaedah. Sekarang ni tengok khalaqa tadi tu. Ada 10 minit lagi masa dah. Khalaqa ni adalah fi'il. Dia fi'il madhi. Fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Khalaqa mana apa? Semua tahu? Cipta. Cipta, telah cipta. Dia fi'il madhi telah cipta. Kalau fi'il mudhari' sedang cipta, yakhluqu. Kalau fi'il amar
Suruh. Suruh. Apa Betul cuba tak? jadi nama? Ukhluk. Ukhluk. Cipta olehmu. Ukhluk. Cipta olehmu. Ukhluk, ukhluqa, ukhluk. Ukhluk, ukhluqa, ukhluqu, ukhluqi, ukhluqa, ukhlukna. Masya Allah. Jadi tugas tuan-tuan dan puan dalam masa seminggu ni kena rajin menyebut tasrif. Rajin menyebut pecahan-pecahan kalimah tu. Itu mana tasrif. Sebut yang mufrad, yang tasniah, yang jamak. Sebut supaya kita mahir mencari kataan Arab. Okey, khalaqa ni adalah fi'il madhi, makna telah cipta. Fi'il madhi ada berapa belas? Siapa tahu? Ada 14 dia punya kawan-kawannya. Masya Allah. 14. Ada 14. Ustaz nak tulis ke tak mau tulis ni? Jangan dulu. Kedengar tak? Dah surrender. Okey. Pening dah. Pening dah. Okey, dia 14. Ustaz sebut khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Mereka 14. Jadi semua perkataan fi'il semua sama lah. Tu kalau khalaqa, kalau daraba sama enggak? Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta. Semua tu dia ikut susunan dia. Tuan-tuan jangan risau, nak ingat dia mudah sangat-sangat. Mudah sangat-sangat. Buat macam ni. 3 untuk muzakkar. 3 untuk muzakkar. 3, 1, 2, 3. 3 ni untuk muzakkar. 3 lagi untuk muannas. Kemudian 3 lagi untuk 3 lagi untuk muzakkar balik. Dan 3 lagi untuk muannas. Bilang. 3 untuk muannas dan 2 lagi untuk ayat kan. Yang tu untuk muannas, muzakkar muannas boleh dan untuk muzakkar muannas pun boleh. Cukuplah 14. Cuba tengok daripada khalaqa tadi. Khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Ustaz baca macam mana? Tu tak ada tulis pun. Ustaz guna formula tu. Boleh faham tak? Okey, kataan lain. Kataan lain. Cuba sebut kataan lain. Satu. Khalaqa. Khalaqa saya dah sebut dah. Kataan lain. Kataan fi'il yang lain. Syahadah, syahadah. Syahadah, okey. Syahadah, syahada, syahadu, syahadat. Syahadata, syahadana, syahadata, syahadutuma, syahadatum. Syahadati, syahadutuma, syahadatunna. Syahadatu, syahadana. Tu dia. Lah, satu kataan lain. Syahadah mana bagi tadi? Syahadah? Saksi. Saksi. Telah saksi. Telah saksi seorang lelaki, telah saksi 2 orang lelaki, telah saksi beberapa lelaki. Telah saksi seorang perempuan, telah saksi 2 orang perempuan, telah saksi beberapa perempuan. Telah saksi seorang lelaki tapi ada depan, telah saksi 2 orang lelaki yang ada depan, telah saksi beberapa orang lelaki yang ada depan. Telah saksi seorang perempuan yang ada di depan, telah saksi 2 orang perempuan yang ada di depan, telah saksi beberapa orang perempuan ada di depan. Telah aku saksi seorang lelaki atau perempuan, telah kami saksi kami lelaki ataupun perempuan. Allah. Nah, satu kataan gilas. Ustaz. Ya. Rasanya Ustaz elok bagi apa dia nama tu. Contoh macam Hua, Huma, Hum tu yang Ustaz cakap yang sampai 12 tu. Sampai Ana dan Nahnu tu kan. Domir. Boleh masukkan domir dia tu. Ya, betul. Memang akan ke situ. Memang akan ke situ.
Tapi dah kebetulan jumpa Khalaqah, Ustaz cuba lemparkan sikit. Ini memang Ustaz akan pergi ke isi domain. Mungkin pada Sabtu depan Ustaz akan pergi ke isi domain dan kita akan regukan dengan yang Ustaz cakap ni. Ya, betul. Sebab tu kelas kita ni kalau boleh jangan miss, kalau boleh. Kalau miss cuba cari balik nota-nota, jangan tertinggal. Sebab dia bersambung, dia akan bercantum. Sebab tu Ustaz terpaksa sebut satu persatu ni supaya nanti dia akan bersambung dan akhirnya kita boleh baca Quran dan faham makna secara lengkap insya-Allah. Kira perkenalkan jalan ni. Ya betul. Okey, Ustaz, terima kasih. Masa kita tinggal 4 minit, jadi Ustaz bagi peluang lah untuk siapa-siapa nak buat ulasan, ringkasan tentang pengajian hari ni. Jadi Ustaz rasa Ustaz dah sebut panjang lebar tu. Sebenarnya hari ni nak cerita surah An-Nas, tiba-tiba tertunjuk yang ni. Terbincang buat surah Al-Falaq pula. An-Nas kat sana, An-Nas. Tak apalah, kemudian tak apa. Okey, siapa yang nak buat ulasan? Silakan. Secara ringkas. Kita ada masa 4 minit lagi. 4, 6 lebih kurang. Assalamualaikum Ustaz, saya bantulah Ustaz, tak ada volunteer. Tak apa, boleh. Saya bantu saja secara ringkas. Ustaz ini introduce kita tanda-tanda isim yang keempat lah. Yang mula tu alif lam, lepas tu akhir tanwin, lepas tu huruf ja. Sekarang ni Ustaz introduce untuk mengenal huruf isim ialah dengan tanda huruf qasam. Huruf qasam ada 3, waw, ba dan ta. Kalau nak ingat batu lah, waw, ba dan ta. Dan lepas tu satu lagi Ustaz bagi contoh daripada surah An-Nas, dan dalam tu juga Ustaz huruf waw. Huruf waw ni ada kita boleh gulungkan setakat ni 4 jenis lah. Satu huruf waw qasam yang Ustaz cakap tadi, satu waw istiqnaf, waw untuk permulaan ayat, dan satu lagi waw atof yang fungsi untuk menghubungkan satu ayat dengan satu ayat atau satu cerita dengan satu cerita. Lagi satu tu waw jamak yang ada waw nun tu. Itu, and then lepas tu Ustaz introduce sikit lah pasal perkataan menasabkan perkataan selepas idza tu. Idza tu ikut terjemahan ialah apabila. Lepas perkataan idza tu huruf isim tu menasabkan, maknanya berbaris atas huruf akhir. Itu yang saya dapat. Cuma saya nak share kat sini dengan kawan. Huruf qasam dalam ni kelas lain lah, share ilmu lah. Huruf qasam dalam Al-Quran ada beberapa yang kelas lain ajarlah. Satu ialah kalau tuan-puan tengok ialah surah 6, surah Al-An'am ayat 23, muka surat 130, wallahi. Ada perkataan wallahi. Betul. Nombor 2 ialah surah Al-Maidah, surah 5 ayat 107, muka surat 125, billahi. Dan yang dapat saya kelas lain ni saya belajar ialah surah Yusuf, surah 12 ayat 73, muka surat 244, tallahi. Yang huruf kasam yang 3 Ustaz ajar tu lah. Kat sini rujukan dalam Al-Quran lah, 3 surah yang dapat lah, insyaAllah. Ustaz, saya sambung sikit Ustaz. Boleh. Yang saya belajar huruf qasam ni masa ahli parlimen jumpa agung je Ustaz. Terima kasih ajar penerangan. Ustaz masa dia jumpa macam agung, pada menteri nak jumpa agung tu dia kata wallahi kan. Ya. Sumpah kan? Betul Ustaz tu sama lah tu. Sama. Huruf qasam lah. Ya. Dia bersumpah tu, Okey. Lagi satu lagi Ustaz. Lagi kita Ustaz telah mula masuk tentang fi'il. 3 jenis fi'il. Fi'il amar, perintah. Fi'il madi. Madi yang bermaksud past tense. Past tense. Dan fi'il sedang tadi apa Ustaz? Fi'il sedang. Mudarik. 3 Ustaz itu. Okey. Dan domer Ustaz ya.
Ustaz cerita tentang domain juga tadi. Okey, untuk sikit ya, sikit ya. Sebenarnya perjalanan kelas kita ni macam ni, ibarat macam ni. Ibarat dia, kita jalan tu, tapi ada simpan-simpan yang Ustaz Kola dulu, nampak tak? Tak pergi. Tapi Ustaz masuk balik, tak pergi, nampak tak? Baru Ustaz jumpa yang penting Ustaz cakap, perlu terang, Ustaz terang, pergi. Tapi Ustaz masuk balik, nampak tak? Bila jumpa apa yang perlu Ustaz cakap, Ustaz simbang semua apa, tapi Ustaz masuk balik. Okey. Itu kena faham cara Ustaz macam tu. Ustaz tak mau lari daripada fokus isim. Okey. Kita kena faham yang ni dulu. Ya. Tapi dalam perjalanan tu kadang-kadang ada jumpa PN, Ustaz cakap PN, masuk balik. Apa lagi domain, PN, banyak amal apa, masuk balik. Dan sekali kita faham yang betul, baru kita akan fokus balik tentang kataan PN ke apa, kita akan cerita betul-betul. Itu cara dia. Ustaz, nak buat nota susah sikit lah Ustaz. Susah macam mana tu? No, bila Ustaz campur-campur tu, bila kita nak buat nota-nota tu, dia macam tak tahu macam mana nak buat ni, nak tulis macam mana ni, macam itulah. Okey. Memang mengaji nahwu sarah ni dia kena melalui susah payahnya tu. Tapi tak apa. Paling kurang pun kita dapat juga pendedahan, insya-Allah. Dengar dulu je pun tak apa kan Ustaz? Ya? Dengar dulu je tak apa kan? Boleh. Tapi Ustaz akan bantu, Ustaz akan bagi nota, Ustaz akan susun insya-Allah. Cuma kena kuatkan semangat tu je. Kuatkan semangat. Ustaz boleh je cakap hari ni isim saja, Ustaz tak sebut apa-apa, fi'il tak sebut, fi'il amal tak sebut, apa semua tak sebut. Ustaz sebut isim je. Ustaz takut tuan-tuan boring lah pula. Isim bila ni? Isim tak habis-habis ni, berminggu-minggu isim ni, apa hal Ustaz ni? Boleh je. Apa Ustaz, bagi puan yang memberikan ulasan tadi, dia dah mempunyai ilmu Arab, bahasa Arab. Bagi yang macam saya ni, saya Bukiah ni, memang zero from beginning. Jadi kadang-kadang blank. Supaya Ibu Bukiah tidak leftkan pengajian ini. Jadi biar perlahan sikit-sikit, tapi mudah-mudahan Ibu dapat juga berkongsi tadi dengan penerangan Ustazah tu, Puan Hajar tadi tu. Alhamdulillah, membantu. Tapi kalau masuk terlalu banyak, saya pun pening juga. Minta maaf ya Ustaz. Apa? Kita baru bincang isim, itu je hari ni. Isim je. Tak perlu jauh isim. Tanya isim ni Ustaz. Itu je. Huruf qasam tu. Qasam segi makna apa makna dia Ustaz? Segi sumpah. Sumpah. Kita ada, tak bagi 2 minit lagi. Pak ada yang nak breakfast dah pedih perut tu. Ustaz, cuma saya nak share kawan-kawan kita yang pening. Saya dulu pun pening banyak kelas Arab. Tapi macam Ustaz yang saya pening lagi dululah, sekarang saya sikit-sikit dah clear sikit lah. Ustaz macam Ustaz introduce a'udhu. A'udhu ni maknanya seorang yang bercakap, sebab a'udhu kan Ustaz kan. Cuma Ustaz yang dulu yang saya pening, sekarang pun dah clear sikit bila Ustaz guna perkataan Arab lil mutakallim wahid. Rupanya seorang kalimah untuk seorang yang bercakap. Itu maksud dia lil mutakallim wahadah. Macam tu Ustaz kan. Betul. Itulah dulu lil mutakallim bagi mutakal tu kalimah, wahad tu wahid, wahada tu seorang. Maknanya bagi seorang yang bercakap, dia cakap a'udzu. Kalau kita translate bahasa Melayu, a'udzu tu bermakna satu orang yang bercakap. Itu maksud dalil mutakallim wahada. Dulu saya pening yang inilah. Jangan pening-pening. Ustaz pun dulu pening juga. Ustaz dulu pun pening juga, tapi Ustaz buang pening tu. Ini yang bercakap ni Puan Hajar Siti ke? Terima kasih atas penerangan. Hawa sahaja, tak ada Siti. Puan Hawa. Terima kasih. Tapi Ibu memang kosong. Yang itu kadang-kadang takut dia give up kan? Takut dia keluar daripada kelas ni. Tapi semangat tu kuat belajar. Tapi itulah kalau pelan-pelan Allah mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih Ustaz, terima kasih kawan-kawan semua. Di awal tadi Ustaz cakap, tolong paksakan diri dalam bagi masa dekat Ustaz 3 bulan. Bagi masa dekat Ustaz 3 bulan. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, itu Ustaz tak boleh tolong.
Bagi masa 3 bulan, jangan keluar lagi. 3 bulan, kalau betul-betul tak boleh, memang tak boleh. Itu memang tak ada rezeki tu. Tak ada rezeki Oh, untuk insyaAllah mengambil boleh Quran. Ustaz. Kalau tak boleh juga, aku tak boleh, pening. Jadi aku tak boleh, aku left. Maknanya tu tak ada rezeki. Allah Ta'ala tak bagi rezeki untuk faham Quran. Jadi harap sangat-sangat untuk tuan-tuan paksa diri 3 bulan mengaji betul-betul dan cuba buat ulang kaji. Kalau tak ulang kaji tu tak betul-betul. Maksudnya setelah minggu ni tuan-tuan mesti buka balik nota-nota ni dan Ustaz akan bantu lagi. Ustaz hantar dalam grup nota-nota. Kita bertukar lumus sehabis-habisan 3 bulan, tuan-tuan akan cakap aku boleh ke tak boleh. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, maknanya tak ada rezeki untuk faham Quran. Ustaz, pandangan saya lah Ustaz. Kebanyakan yang kelas ni, dia orang dah ada kelas lain Ustaz. Dia orang dah tahu dah PL ni. Bagus. Lepas tu yang join yang totally zero ni, dia orang akan ketinggalan Ustaz. Itu pandangan saya. Ya betul. Itu saya Kalau juga. Ustaz explain terlalu laju, dia orang tak akan dapat follow. Dia akan give up. Pasal yang ada kebanyakan ikut ni, dia orang dah ada 2-3 kelas. Kelas betul. Ustaz Isyamuddin, dia orang dah tahu domel apa, fi'il mardi, fi'il apa semua dah tahu. Ya, baik. Jadi Ustaz kena slow down sikit, lepas tu explain betul-betul. Pasal kalau yang zero tu kalau mengikuti kelas ni Ustaz, lama-lama dia akan give up. Betul. Tuan Haji Yazid, minta maaf. Ibu mengakui diri ibu memang zero. Mungkin tuan-tuan ada cadangan macam mana? Cadangan dia macam mana? Itu Ustaz memang nak bantu suku-suku ni. Ustaz, saya punya cadangan lah Ustaz. Saya Nurul Aini. Saya Baik. rasakan sebab ada keadaan macam tu. Betul ada yang setengah dah advance, setengah yang baru zero. Jadi kerana Ustaz ada masa Isnin pula. Sabtu dan Ahad. Kenapa tidak Ustaz bagi satu untuk yang Ustaz selesa sekarang ni, Ustaz kata ikut cara Ustaz. Mana Ustaz akan ada pergi ke lain dulu, masuk dulu. Ada grup yang dia faham itu. Ada satu grup yang zero macam ibu tadi. Mungkin boleh buat hari yang satu hari tu lagi. Sebab kalau ya betul, saya sokong. Terlalu slow sangat, ada grup yang give up pula. Yang grup yang advance tu. Saya sokong cadangan puan sebab sebenarnya 2 hari pun sangat tidak mencukupi masa untuk belajar ni 2 hari. Sebenarnya kalau Amin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lepas injek, okey ke Ustaz? Lepas injek. Ada okey insya-Allah. Lengur sikit. Tak demam Sinovac Sinovac. Tak demam. Baca apa dia? Sinovac ke? Pfizer. Pfizer. Okey. Insya-Allah. Lengur sikit. InsyaAllah tak ada apa-apa insyaAllah. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Rozi, terima kasih. Sama-sama Kak. Minta maaf semua. Mungkin ada yang terkasar bahasa tadi, minta maaf banyak-banyak. Sama-sama belajar sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Rozi. Sama. Ada sedikit ilmu, insyaAllah. Terima kasih Dato'. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur.